Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hajia binti Rupoto akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Tahap Kesadaran dan Kesediaan Guru Pelatih Aliran Perdana Ambilan Jun 2016 dalam menghadapi program pendidikan inklusif. Yaitu pendahuluan. Amin dan Yasin pada tahun 2016 menyatakan bahwa program pendidikan inklusif merupakan satu program yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas untuk belajar bersama-sama rekan mereka yang tipikal di dalam bilik belajar yang sama dan sekolah yang sama untuk menikmati semua kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi, dan ketidakupayaan. Menurut Sharma, Simi, dan Forlin pada tahun 2015, PPI ini sangat penting untuk menyediakan guru dengan pengetahuan, kemahiran, dan pemahaman tentang inklusif supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan di sekolah. Pernyataan masalah. Menurut Abdul Rahim Hamdan dan rekannya pada tahun 2013, dalam kajian persepsi guru aliran perdana terhadap inklusif, 53% daripada responden kajian mereka mengatakan mereka sangat memerlukan latihan khusus untuk mengajar belajar pendidikan khas. Melalui pengalaman pengkaji semasa pengalaman berasaskan sekolah PBS, praktikum, dan internship, guru aliran perdana masih lagi menerima set soal selidik berkenaan dengan program pendidikan inklusif. Objektif kajian dalam kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti tahap kesedaran guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah dalam menghadapi program pendidikan inklusif. Soalan kajian yang pertama adalah, apakah tahap kesedaran guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah dalam menghadapi program pendidikan inklusif berada pada tahap yang tinggi? Objektif kajian yang kedua adalah mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah dalam menghadapi program pendidikan inklusif. Soalan kajian bagi objektif kajian yang kedua ini adalah, apakah tahap kesediaan guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah dalam menghadapi program pendidikan inklusif berada pada tahap yang tinggi? Seterusnya, skop dan batasan kajian. Dalam kajian ini, ianya hanya terbatas di negeri Sabah sahaja dan responden terdiri daripada guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 dan IPG yang terlibat adalah IPG Ken, IPG Gaya, IPG Tawau, dan IPG Keningau. Bab 2 yaitu tinjauan literatur. Dalam kajian ini, ia menggunakan teori model reflektif Wallace 1991 yang mana ia akan diubah sesuai mengikut keperluan kajian. Dapatan kajian lalu, menurut Rosniza C. Umar pada tahun 2012, tahap kesediaan guru-guru biasa dalam melaksanakan pendidikan inklusif masih berada pada tahap yang sederhana. Mustafa Amin pada tahun 2017 menekankan perlunya guru yang terlibat dengan pengajaran PPI diberikan motivasi dan pemahaman yang jitu berkaitan MBK. Amin dan Yasin pada tahun 2016 juga menyatakan dalam kajian mereka yang bertajuk pelaksanaan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2015, daripada 170 responden, hanya 40% guru aliran perdana yang mengetahui maksud program pendidikan inklusif. 60% guru yang lain, apabila ditemu bual, mereka gagal menjelaskan maksud pemahaman pendidikan inklusif, malah ada juga yang mengatakan mereka tidak tahu apa itu program pendidikan inklusif. Ini adalah kerangka konseptual dalam kajian ini, yang mana jika guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah mempunyai kesedaran dan kesediaan yang tinggi, maka program pendidikan inklusif ini akan mudah dilaksanakan di sekolah kelak. Seterusnya, bab 3 yaitu metodologi. Reka bentuk kajian ini dari aspek persampelan, sampel secara rawak mudah, menggunakan kaedah kuantitatif, analisis berbentuk deskriptif, dan menekankan kekerapan peratusan dan min bagi menganalisis persoalan kajian yang dinyatakan. Seterusnya, persampelan adalah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krejci dan Morgan 1970, yang mana dalam kajian ini hanya memerlukan 165 responden sahaja. Untuk pengetahuan anda semua,
Guru pelatih aliran perdana 9 Jun 2016 IPG Zon Sabah adalah seramai 291 orang sahaja. Instrumen kesahan kajian. Dalam kajian ini, ia menggunakan soal selidik secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai Google Form kerana ianya menjimatkan masa, hos dan tenaga pengkaji. 12 soalan telah diadaptasi daripada kajian Marian Mahat pada tahun 2008 iaitu Matthias, The Development of a Psychometrically Sound Instrument to Measure Teachers' Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education. Dalam soal selidik ini, ia menggunakan skala Likert 5 mata menurut model Epstein, Stein 2009. Ianya disemak oleh diri sendiri dan pencara pembimbing membantu untuk menyemak item-item yang telah diadaptasi. Kebolehpercayaan. Nilai kerombak alfa yang melebihi 0.60 akan digunapakai sebagai indeks kebolehpercayaan instrumen ini. Muhammad Majid Konting pada tahun 2000 menyatakan bahawa nilai kebolehpercayaan yang melebihi 0.60 selalunya digunapakai dalam kajian sebagai asas penentuan tahap kebolehpercayaan soal selidik. Apabila dianalisis menggunakan SPSS version 25.0, nilai kerombak alfa bagi keseluruhan set soal selidik adalah 0.85. Jika dilihat di setiap konstruk, yang pertama konstruk kesedaran, min keseluruhan adalah 0.66 dan konstruk kesediaan adalah 0.91, maka set soal selidik ini boleh digunapakai dalam kajian sebenar kerana ianya melebihi kerombak alfa yang dinyatakan oleh Muhammad Majid Konting pada tahun 2000. Seterusnya adalah kajian rintis. Kajian rintis telah dijalankan di beberapa buah IPG di bahagian semenanjung Malaysia. IPG Melaka, IPG Ilmu Khas, IPG Bahasa Antarabangsa. Seterusnya analisis data kajian rintis. Nilai indeks kesukaran dan aras kesukaran item diukur menurut Muhammad Bilal Ali 2008. Indeks kesukaran 0.3 dan ke bawah aras kesukarannya adalah tinggi, 0.31 hingga 0.69 adalah sederhana, 0.7 dan ke atas adalah rendah. Dalam kajian rintis, item B3 dalam konstruk kesedaran iaitu saya percaya bahawa program pendidikan inklusif dapat membantu murid berkeperluan khas memperkembangkan tingkah laku yang boleh diterima dalam kalangan murid. Dalam kajian rintis, item B3 ini aras kesukarannya adalah rendah, tapi setelah berbincang dengan pencara pembimbing, item ini masih boleh diterima kerana ianya tidak begitu jauh dengan aras kesukaran sederhana. Dalam konstruk kesediaan, semua aras kesukaran adalah berada di aras kesukaran yang sederhana, maka semua item ini boleh digunapakai dalam kajian yang sebenar. Prosedur pengumpulan data. Link Google Form diedar melalui aplikasi WhatsApp dan apabila responden menjawab link Google Form tersebut, maka jawapan dihantar terus kepada admin dan data dianalisis menggunakan SPSS version 25.0. Prosedur penganalisisan data. Data dikumpul dan diterjemah dalam bentuk Microsoft Excel dan kemudian data dianalisis menggunakan SPSS version 25.0. Bab 4. Analisis dan dapatan kajian. Profil responden, IPG Ken, Gaya, Tawau dan Keningau. Kekerapan bagi IPG Ken adalah 37 orang bersamaan dengan 22%. IPG Gaya 47 orang dengan 29%. IPG Tawau 56 orang bersamaan dengan 34% dan Keningau 25 orang bersamaan dengan 15%. Ini adalah antara option yang terlibat dalam kajian ini.
yaitu TESOL, Sains, Sejarah, Matematik, Pemulihan Bahasa Melayu, Pendidikan Jasmani, BKD, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan dan Kaunseling, PSB, dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Skor dan interpretasi skor min. Skor dan interpretasi skor min adalah dirujuk daripada Zaihan dan Hilmun pada tahun 2016 yang mana 1 hingga 1,89 adalah sangat rendah, 1,90 hingga 2,69 adalah rendah, 2,70 hingga 3,49 adalah sederhana, 3,50 hingga 4,29 adalah tinggi, dan 4,30 hingga 5 adalah sangat tinggi. Seterusnya, analisis data. Dalam konstruk kesedaran, terdapat dua item yang mempunyai tahap yang sangat tinggi, yaitu yang pertama item B1. Saya percaya bahawa sekolah inklusif adalah sekolah yang menggalakkan perkembangan akademik untuk semua murid tanpa mengira keupayaan fizikal mereka. Hal ini menunjukkan bahawa guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah percaya bahawa jika adanya program pendidikan inklusif ini, ia mampu menggalakkan perkembangan akademik untuk murid MBK tanpa mengira keupayaan fizikal mereka. Seterusnya, item yang kedua, B4. Saya percaya bahawa mana-mana murid boleh belajar dalam kurikulum sekolah jika kurikulum disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu mereka. Hal ini menunjukkan bahawa guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah percaya bahawa mana-mana murid boleh belajar jika kurikulum tersebut disesuaikan mengikut keperluan individu, mengikut keperluan pelajar. Yang mana jika MBK itu masuk di program pendidikan inklusif, maka mereka juga boleh belajar dalam kurikulum sekolah tersebut kerana ia telah disesuaikan mengikut keperluan mereka. Seterusnya, dalam konstruk kesediaan, semuanya berada pada tahap yang tinggi. Bab 5, kesimpulan, cadangan, dan implikasi. Kesimpulannya, guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah mempunyai tahap kesedaran dan kesediaan yang tinggi untuk menghadapi PPI. Berikut merupakan cadangan kajian lanjutan yang boleh dilaksanakan oleh penyelidik. Yang pertama, penyelidik boleh menyelidik keberkesanan tahap kesedaran dan kesediaan yang tinggi terhadap penerimaan murid berkeperluan khas di kelas setelah bekerja. Penyelidik juga boleh membuat kajian berkenaan dengan keberkesanan pengajaran mata pelajaran pendidikan inklusif di IPG setelah guru pelatih bekerja. Implikasi terhadap IPGM. IPGM boleh meneruskan tawaran mata pelajaran pendidikan inklusif untuk semua guru pelatih. Implikasi untuk guru pelatih akan mempunyai pengetahuan mengenai program pendidikan inklusif. Guru pelatih juga bersedia menghadapi program pendidikan inklusif di alam pekerjaan pada masa hadapan. Guru pelatih juga akan dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional. Implikasi kepada sekolah. Sekolah akan menerima guru baharu yang berkebolehan mengurus PPI. Seterusnya, implikasi kepada PPKI, yaitu PPKI tidak lagi berasa risau untuk menghantar murid untuk masuk ke program pendidikan inklusif. PPKI juga akan terus berusaha memilih murid yang berpotensi untuk masuk ke program pendidikan inklusif. Implikasi kepada MBK, yaitu murid berkeperluan khas. MBK akan dapat berpeluang untuk belajar bersama-sama dengan murid tipikal tanpa rasa disisihkan oleh guru. MBK juga akan dapat memaksimumkan peluang mengembangkan potensi diri mereka. Cara rumusannya, kajian ini menunjukkan bahawa guru pelatih aliran perdana ambilan Jun 2016 IPG Zon Sabah mempunyai tahap kesedaran dan kesediaan yang tinggi dalam menghadapi PPI. Ini adalah antara senarai rujukan yang digunakan dalam slide PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih.